daripada kumpulan 105 dari section 101, dan hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Jadi sekarang yang berada di sebelah saya ini adalah Akil. Jadi Akil, apa yang kamu tahu tentang masyarakat majmuk? Okey, apa yang saya tahu berkaitan dengan masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Jadi semua itulah maksud masyarakat majmuk, dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut, saksikan video ini sama-sama. Terima kasih. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, di antaranya kaum Melayu, Cina, India serta etnik-etnik pribumi Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian kaum ini membentuk sebuah lanskap sosial dan budaya yang sangat kaya serta unik. Namun begitu, kewujudan perbezaan dari segi kaum, budaya, bahasa dan agama boleh menjadi satu cabaran sekiranya tidak ditangani dengan cekap dan bijaksana. Justru itu, kepelbagaian dan perbezaan antara kaum dan etnik di Malaysia harus dilihat daripada sudut positif sebagai asas pembinaan peradaban majmuk yang utuh dan jitu. Melalui semangat saling menghormati, toleransi dan perpaduan antara satu sama lain, rakyat Malaysia akan dapat bersama-sama merealisasikan hasrat membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu, progresif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Selamat pagi dan salam sejahtera. Seterusnya kita beralih kepada metodologi kajian. Untuk bagian metodologi kajian, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana dengan menggunakan pendekatan sorotan kepustakaan. Jadi pengkaji mengumpulkan maklumat daripada sumber internet dan artikel jurnal dalam talian. Dalam data kajian ini dikumpulkan melalui penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen rasmi serta merujuk pandangan sarjana tempatan dan antarabangsa berkaitan dengan pembinaan masyarakat majmuk. Jadi kebanyakan rujukan diambil daripada rujukan-rujukan asli dan sudah diterbitkan oleh sarjana-sarjana tempatan. Baik, selain itu media sosial dan portal berita juga menjadi sumber rujukan kami, di mana rujukan yang relevan itu dijadikan sebagai bahan dalam membuat esai ini. Khususnya dalam konteks hubungan antara etnik, hubungan majmuk di Malaysia. Segala data yang diperoleh itu telah dianalisis. Dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana tema-tema utama itu berkaitan dengan isu perpaduan telah dikenal pasti dan diuraikan. Melalui pendekatan ini, kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh serta tentang usaha dan cabaran dalam membina peradaban majmuk yang harmoni di Malaysia. Dan secara ringkasnya kami menggunakan rujukan kualitatif dan pendekatan sorotan kepustakaan. Sekian, terima kasih. Peradaban majmuk merujuk kepada bentuk peradaban atau tamadun dalam sesebuah masyarakat atau negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama, budaya dan bahasa. Dalam masyarakat sebegini, wujudnya kepelbagaian identiti sosial yang hidup bersama dalam satu struktur sosial dan politik yang sama. Ia bukan sekadar kewujudan kaum yang berbeza, tetapi juga mencerminkan interaksi, pertukaran nilai, dan adaptasi budaya antara kumpulan-kumpulan tersebut. Peradaban majmuk biasanya muncul hasil daripada faktor sejarah seperti penjajahan, migrasi, perdagangan, dan perkembangan ekonomi yang menarik. Kedatangan pelbagai kelompok manusia dari pelbagai latar belakang. Dalam peradaban majmuk, tidak ada satu budaya atau bangsa yang mendominasi secara mutlak. Sebaiknya
Sebaliknya, terdapat usaha untuk mewujudkan keharmonian, toleransi dan integrasi dalam kalangan warga negara yang berbilang etnik. Masyarakat majmuk yang berjaya membentuk peradaban majmuk yang kokoh lazimnya memiliki nilai-nilai seperti saling hormat menghormati, keterbukaan terhadap perbezaan, dan keinginan untuk hidup aman dan damai. Peradaban majmuk juga menuntut peranan aktif daripada kerajaan dan institusi sosial dalam merangka dasar-dasar yang adil dan inklusif agar tidak wujud jurang perbezaan yang melampau antara kaum dan agama. Di negara Malaysia, peradaban majmuk merupakan asas kepada pembinaan negara. Sejak zaman sebelum merdeka lagi, pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India serta etnik peribumi telah hidup bersama dan membina sebuah peradaban yang unik, hasil gabungan pelbagai nilai dan amalan budaya. Kehidupan dalam peradaban majmuk ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, perayaan dan gaya hidup harian. Oke, sekarang kita masuk di 4.1.2 yaitu ciri-ciri peradaban majmuk. Jadi pertama, peradaban majmuk dicirikan oleh kepelbagaian kaum karena di Malaysia ini terdapat pelbagai kaum yang membawa bahasa, adat resam dan kepelbagaian budaya masing-masing. Seterusnya, wujudnya toleransi dan keharmonian. Walaupun berlainan agama dan budaya, masyarakat Malaysia tetap hidup dalam saling menghormati dan bekerja sama. Selain itu, perpaduan dalam kepelbagaian dapat dilihat daripada konsep seperti bahasa Malaysia dan menunjukkan bahawa kita boleh bersatu sebagai rakyat Malaysia tanpa menghapuskan identiti kaum masing-masing. Dan seterusnya, kerajaan memainkan peranan penting melalui dasar yang seimbang. Contohnya, dasar pendidikan dan ekonomi yang bertujuan memastikan keadilan dan perpaduan antara semua kaum. Itu saja, terima kasih. Baik, kita sudah masuk di bahagian yang terakhir yaitu 4.1.3 yaitu contoh peradaban majmuk di Malaysia. Kita dapat melihat peradaban majmuk di Malaysia daripada perayaan keagamaan yang dirayakan bersama seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya dan juga Deepavali, serta Christmas disambut bersama-sama seperti membuat rumah terbuka agar jiran-jiran saling menziarahi. Seterusnya, sistem pendidikan yaitu seperti sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan sekolah Tamil, tetapi pelajar tetap berinteraksi daripada kurikulum. Dan selain itu, kehidupan harian memperlihatkan rakyat pelbagai kaum hidup berjiran dan berkongsi. Contohnya, restoran yang menjual nasi lemak, char kway teow, dan roti canai, mereka berkongsi tempat yang sama untuk mendapatkan rezeki. Dan akhir sekali, perkawinan campur juga semakin diterima yang mencerminkan penerimaan terhadap budaya yang berbeza. Jadi, kesimpulannya, peradaban majmuk menjadikan Malaysia negara yang kaya dengan budaya, aman dan bersatu walaupun kita hidup dalam kepelbagaian. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus meneruskan dan menghargai serta mempertahankan perpaduan ini. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haizan Hafiz. Saya itu nombor matriks BG24110245 dan saya akan menjelaskan dapatan kajian 4.2.1 iaitu maksud kepelbagaian antara etnik. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik dengan termasuk Melayu, Cina, India, Kerajaan Dusun, Iban dan juga Bumi Putra. Kepelbagaian ini membentuk identiti negara yang harmoni, berlandaskan nilai toleransi dan hormat menghormati. Terdapat 3 aspek yang menunjukkan kepelbagaian antara etnik di Malaysia. Yang pertama ialah bahasa. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perpaduan dan kebangsaan. Tetapi setiap etnik
turut mengekalkan bahasa ibunda masing-masing seperti bahasa Tamil, Telugu, Mandarin dan juga Kadazan. Seterusnya saya akan menjelaskan agama dan kepercayaan. Agama Malaysia merupakan negara yang mengamalkan agama kebangsaan iaitu Islam. Namun begitu, Malaysia juga mempunyai kepelbagaian agama iaitu dari segi bahasa agama Buddha, Taoisme, Hindu, Kristian yang dianuti oleh masyarakat Cina dan India. Keharmonian ini terjalin dengan pembinaan masjid, kuil dan gereja berdekatan tanpa sebarang konflik. Seterusnya saya akan menjelaskan budaya dan tradisi. Kepelbagaian etnik tersela dalam makanan seperti nasi lemak, dimsum dan thosai. Terdapat juga dari segi pakaian seperti pakaian tradisional seperti baju kurung, cheongsam dan sari. Selain itu, dari segi seni dan tarian, setiap kaum turut memperkayakan budaya seni dan tarian mereka. Setiap kaum turut memperkayakan budaya Malaysia. Okey, kesimpulan, kepelbagaian ini merupakan aset yang penting bagi negara Malaysia. Oleh itu, setiap rakyat perlu memainkan peranan dalam memelihara keharmonian di Malaysia agar Malaysia turut menjadi negara yang aman dan bersatu padu. Okey, sekarang bersama saya akan membentangkan bab 4.2.2 iaitu perbezaan antara etnik dan peranannya dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Di Malaysia, perbezaan etnik bukan satu kelemahan, malah satu kekuatan. Kajian oleh Ibrahim pada tahun 2016 menunjukkan bahawa walaupun terdapat perbezaan tingkah laku sosial antara etnik, nilai positif seperti tolong-menolong dan empati tetap menjadi asas pada perpaduan. Contohnya, semangat kerjasama rakyat Malaysia dalam menghadapi krisis membuktikan bahawa kepelbagaian budaya tidak menghalang perpaduan. Sebaliknya, menguatkan hubungan antara kaum. Namun, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia tidak boleh dipisahkan daripada isu ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sebagai contoh, DEB iaitu Dasar Ekonomi Baharu yang diperkenalkan selepas penjajahan bertujuan merapatkan jurang ekonomi, terutamanya antara Melayu dan bukan Melayu. Menurut Sukumi pada tahun 2018, walaupun DEB berjaya meningkatkan pemilikan equity Bumiputera, ia juga menimbulkan perdebatan antara keadilan dan pernyataan semua kaum. Oleh itu, penting untuk melaksanakan dasar secara adil dan inklusif agar jurang ekonomi dikecilkan tanpa mengganggu perpaduan nasional. Akhir sekali, menurut kajian Yaakob pada tahun 2023, walaupun terdapat perbezaan budaya dan bahasa dan agama antara etnik seperti Melayu dan Siam di Kelantan, perpaduan masih boleh dicapai melalui pendidikan, pemahaman agama dan hormat terhadap adat. Kesimpulan yang boleh kita buat pada video ini, perbezaan etnik tidak wajar dilihat sebagai halangan, tetapi sebagai aset penting dalam membina negara yang bersatu, adil dan harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Jericho Leon akan membentangkan tentang sudut positif kepelbagaian dan perbezaan dalam usaha membentuk negara bangsa Malaysia. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya, Malaysia sebenarnya memiliki kelebihan besar yang patut kita syukur dan manfaatkan bersama. Kepelbagaian ini bukanlah satu kelemahan, malah ia adalah kekuatan dan aset penting dalam mencorakkan masa depan negara. Pertama sekali, dari sudut sosial, kepelbagaian budaya mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan nasional.
Tradisi rumah terbuka sempena perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas bukan sahaja meraihkan kepelbagaian, malah memperkukuh semangat muhibah dan toleransi. Kita dapat lihat bagaimana rakyat Malaysia saling menziarahi dan meraihkan kepelbagaian ini dengan penuh rasa hormat. Kedua, kepelbagaian ini juga membuka ruang kepada inovasi dan daya cipta. Apabila masyarakat dari pelbagai latar belakang bekerjasama, wujudnya pencambahan idea yang lebih kreatif dan berkesan. Secara contohnya, semasa COVID-19, pelbagai komuniti yang tampil ke hadapan yang ingin membantu satu sama lain secara sukarela. Hal ini membuktikan bahawa perbezaan latar belakang boleh menyelesaikan masalah yang lebih baik. Akhir sekali, keharmonian etnik memberi kesan positif kepada pembangunan ekonomi negara. Apabila rakyat hidup dalam suasana yang aman, pelabur asing lebih yakin untuk melabur di Malaysia. Sektor pelancongan, pendidikan dan pelaburan asing turut akan berkembang dengan lebih cepat. Kesimpulannya, kepelbagaian kaum dan budaya bukanlah penghalang, tetapi peluang untuk kita mengukuhkan perpaduan, memperkayakan inovasi dan memacu kemajuan negara. Marilah kita raihkan perbezaan ini sebagai satu kekuatan dalam mencipta suatu negara yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, Malaysia menghadapi cabaran yang besar dalam memastikan kestabilan sosial dan perpaduan nasionalis terus terpelihara. Namun begitu, jika dilihat daripada sudut pandang yang positif, kepelbagaian kaum dan budaya bukanlah suatu halangan, bahkan merupakan aset yang sangat berharga dalam membina peradaban majmuk yang inklusif dan progresif. Setiap individu, institusi dan pihak kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengekalkan keharmonian yang telah dibina sejak merdeka. Nilai-nilai seperti toleransi, hormat menghormati dan pengiktirafan terhadap kepelbagaian perlu disemai dalam semua lapisan masyarakat. Selain itu, dasar-dasar kerajaan yang adil dan menyeluruh harus terus dilaksanakan bagi menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Melalui usaha bersepadu ini, kita akan dapat membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bukan sahaja bersatu padu, tetapi juga disegani di peringkat global sebagai sebuah negara majmuk yang berjaya dalam mentransformasikan perbezaan kepada kekuatan nasional.